Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Bertemu kembali bersama Cikgu Rizman dalam Bahasa Melayu tahun 2 minggu yang ke-6. Kita bersua kembali dalam PDPR secara online di mana hari ini kita akan mempelajari beberapa bidang ataupun komponen dalam Bahasa Melayu. Jom kita start. Dan pada minggu ini kita masih lagi berada dalam tema yang sama iaitu tema 1 kekeluargaan dan unit akan kita pelajari pada hari ini iaitu cerita keluarga. Kita tengok apa yang ada dalam cerita keluarga ni. Jom. Baiklah murid-murid, sebelum kita ke langkah ataupun aktiviti yang seterusnya, apa kata kita lihat dahulu apakah standard kandungan dan standard pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran ataupun standard kandungan pada hari ini iaitu 1.1 mendengar dan memberi respon. Standard pembelajarannya ialah 1.1.1 mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat iaitu dalam kurungan 3 ayat majmud dan juga ayat tunggal. Dan pada hari ini kita akan perkenalkan ataupun cikgu akan kongsikan bersama murid-murid berkaitan dengan PKJR. Murid-murid tahu tak apa itu PKJR? Sebenarnya PKJR ni ialah satu komponen yang perlu ada dalam bahasa Melayu iaitu panduan keselamatan jalan raya. Walaupun kita belajar bahasa Melayu, kita juga tetap belajar macam mana kita nak menjaga keselamatan kita dalam menjaga keselamatan kita semasa kita berada di jalan raya. Dan untuk hari ini, PKJR kita pada hari ini iaitu 1.1.2 menyatakan ciri-ciri keselamatan yang terdapat pada komponen kenderaan. Kita ada kenderaan kan, kereta, motor, basikal semua tu, dan kita kena tahu apakah komponen-komponen yang ada pada kenderaan yang kita miliki. Jom kita mulakan pengajaran kita pada hari ini. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran murid dapat mendengar, mengecam dan memahami dan menyebut dengan betul dan tepat berkaitan dengan ayat majmud dan juga ayat tunggal. Dan kriteria kerjayaannya ialah murid dapat menyebut 3 ayat majmud dengan betul yang terdapat dalam buku teks dan buku PKJR. Nanti kita akan lihat di mana buku teks dan di mana buku PKJR. Dan untuk aktiviti kita pada hari ini, yang pertama kita jelaskan apakah aktiviti ataupun pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu yang pertama murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan objektif pelajaran. Yang kedua, murid membaca dialog yang terdapat dalam buku teks muka surat 7 iaitu hobi keluarga. Sediakan buku teks muka surat 7. Seterusnya, yang ketiga, murid melengkapkan dialog pada teks secara lisan. Seterusnya, murid diterangkan mengenai ayat majmuk dan diikuti murid mengecam ayat dan melabelkan nombor pada gambar dalam buku aktiviti muka surat 9. Dan yang keenam, murid memadamkan gambar dengan ayat dalam perenggan dalam buku aktiviti muka surat 10, kemudian membaca semula dengan intonasi yang betul. Dan yang terakhir sekali, murid diminta membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam buku PKJR muka surat 1 dan muka surat 2. Jom kita teruskan aktiviti pembelajaran kita pada hari ini. Untuk hari ini, cikgu akan terangkan terlebih dahulu apa itu ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Dan untuk maklumat tambahan, ayat majmuk ni sebenarnya dia terhasil daripada gabungan 2 ayat tunggal dan memiliki kata hubung. Untuk ayat majmuk ni ialah ayat yang
yang panjang. Kalau ayat tunggal, dia ayat pendek. Kalau ayat majmuk, dia ayat yang sangat panjang dan memiliki kata hubung sebagai penghubung antara ayat pertama dan ayat kedua. Jom kita tengok macam mana terhasilnya ayat majmuk. Okey, pada sebelah kiri cikgu, kita dapat tengok di paparan tersebut, ayat tunggal. Suhaili suka makan nasi lemak. Itu ayat tunggal yang pertama. Dan untuk ayat tunggal yang kedua, Suhaili suka makan mi sup. Bermakna Suhaili ni dia memiliki dua kesukaan, dua makanan kesukaan dia. Dan macam mana kita nak gabungkan ayat tunggal ni, dua ayat tunggal ini menjadi satu ayat majmuk. Dan kita tengok kata hubung yang digunakan iaitu kata hubung dan. Jadi, apabila digabungkan, dia akan menjadi Suhaili suka makan nasi lemak dan mi sup. Bermakna ada beberapa perkataan pada ayat tersebut kita gugurkan ataupun kita buang, kita jadikan dia satu ayat yang cantik. Seperti contoh yang kedua, rumah itu besar. Ayat pertama. Ayat kedua, rumah itu rumah Fazli. Jadi, kata hubung yang digunakan iaitu yang. Dan terhasilnya ayat majmuk iaitu rumah yang besar itu rumah Fazli. Jadi itu ialah contoh kata hubung ataupun ayat tunggal dan ayat majmuk, di mana ayat tunggal dia gabungkan menjadi satu ayat panjang iaitu kita panggil ayat majmuk. Dan contoh-contoh yang lain murid-murid boleh tengok pada paparan yang telah cikgu sediakan. Jom kita tengok ataupun kita teruskan dengan aktiviti yang berikutnya. Okey, baiklah murid-murid, sekarang ni kita tengok ataupun kita buka buku teks dan juga buku aktiviti. Untuk yang pertamanya, kita tengok buku teks iaitu pada muka surat 7, di mana murid perlu membaca petikan hobi keluarga, di mana di situ ada dialog yang telah disediakan. Yang pertama, cuba kita tengok untuk dialog yang di bawah itu ataupun sebelum tu, untuk dialog yang di atas itu, murid baca terlebih dahulu dan fahamkan apa dialog yang telah dibuat ataupun apa cerita yang berlaku pada buku teks tersebut. Dan untuk yang kedua di bawah tersebut, untuk hobi ahli keluarga Hana, dia telah sediakan pada buku teks tersebut telah disediakan dua dialog yang lengkap. Contoh, saya mahir menggesek biola. Kita tengok gambar-gambar tersebut dan kita tengok dalam gambar tersebut apakah hobi ahli keluarga Hana tersebut. Contohnya kalau kakak, saya mahir menggesek biola. Kalau abang saya suka bermain papan selaju. Jadi untuk ibu atau kakak, ibu dan adik, murid-murid perlu tengok gambar tersebut dan murid-murid perlu menghasilkan dialog secara lisan. Jadi murid-murid perlu berdialog secara lisan dan dialog tersebut boleh hantar kepada cikgu dalam pautan yang akan disediakan. Okey, untuk aktiviti yang kedua, dalam buku aktiviti, murid-murid perlu melihat dalam gambar tersebut apakah aktiviti yang dibuat dan murid-murid boleh tengok ayat-ayat di atas dan labelkan pada buku aktiviti tersebut. Ambil nombor dan labelkan pada gambar-gambar yang terdapat pada buku aktiviti. Dan untuk yang ketiga iaitu aktiviti seterusnya, murid perlu padankan gambar dengan perenggan. Tengok gambar di sebelah kat kiri dan apakah perenggan yang sesuai untuk gambar tersebut, murid gariskan dengan pembaris cantik-cantik supaya jelas dan nampak. Okey, itu buku ataupun aktiviti atau tugasan yang perlu disiapkan oleh murid. Okey, tadi kita telah lihat aktiviti yang terdapat dalam buku teks dan juga buku aktiviti. Sekarang ni kita lihat apakah aktiviti yang perlu murid lakukan dalam buku PKJR muka surat 1 dan muka surat 2. Senang sahaja, murid tidak perlu susah-susah, tak perlu tulis, tak perlu apa. Murid perlu tengok gambar dan baca apakah
isi penting ataupun komponen keselamatan kenderaan dan fungsi yang terdapat pada buku PKJR tersebut. Contohnya kalau cikgu tengok di sini, yang pertama gambar dia kita dapat lihat gambar tali pinggang keledar. Jadi apa murid perlu buat? Murid-murid perlu tengok gambar tersebut, lihat baik-baik dan bacalah petikan yang telah disediakan dalam buku PKJR tersebut supaya murid-murid hafal, ingat dan dapat mematuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan juga Kementerian Keselamatan Malaysia. Jadi dalam buku PKJR itu kita dapat belajar berkaitan dengan keselamatan kita semasa kita berada di jalan raya. Jadi murid-murid boleh baca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Dan seperti mana yang telah cikgu jelaskan sebentar tadi, ini merupakan paparan yang cikgu tunjuk pada murid-murid, tugasan yang perlu murid-murid siapkan. Yang pertama, tugasan pertama, murid-murid perlu melengkapkan dialog pada teks secara lisan dan menghantar rakaman dialog ke dalam pautan Google Form yang akan diberikan, yang akan disediakan. Untuk tugasan yang kedua, murid-murid perlu mengecam ayat dan melabelkan nombor pada gambar dalam buku teks buku aktiviti iaitu pada muka surat 9. Dan untuk tugasan yang ketiga, murid-murid perlu memadankan gambar dengan ayat dalam perenggan dalam buku aktiviti muka surat 10. Dan aktiviti yang terakhir sekali iaitu murid-murid perlu membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam buku PKJR muka surat 1 dan muka surat 2. Jadi itu sahaja tugasan yang perlu murid-murid siapkan pada minggu ini. Dan oleh itu, murid-murid, cikgu mengharapkan murid-murid dapat menyiapkan tugasan yang diberi dengan baik dan menghantar mengikut tarikh ataupun masa yang telah ditetapkan dalam Google Form yang telah diberikan. Okey, baiklah. Oleh itu, murid-murid perlu jaga diri, jaga kesihatan, terus ikut undang-undang dan SOP yang telah ditetapkan. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.